kena scam guys. Kena scam. Ini bukan tipu-tipu, tapi betul-betul. So ceritanya macam hello gengs, assalamualaikum, jumpa lagi. Oke, hari ini saya cuma nak kongsi saya punya pengalaman kena scam. So hari ini saya akan kongsi sedikit ini betul berlaku dengan saya kena scam pasal saya nak beli kamera. So deal punya deal, kamera tak sampai, duit dah bayar, dah transfer. So lepas saya tahu saya sudah kena scam, selama tunggu barang tak sampai dalam 2 hari 3 hari macam tu. So saya ambil keputusan untuk pergi buat laporan polis. So di sini saya akan bagi sedikit tips apabila kita kena scam. Bukan sebelum kena scam, tapi selepas kena scam, apa yang kita perlu buat. So boleh tengok video ini sampai habis. Saya akan bagi apa yang saya buat selepas kena scam. Okay, stay tune dan jangan lupa tolong share video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa first sekali apa yang kita perlu buat, janganlah kita buat post di status FB ke, di status Instagram ke, di status WhatsApp ke, kita cakap aku kena scam oleh yang ini, kurang ajar dia ini, yang itu, yang ini. Antar dia punya nomor lah, antar dia punya muka lah, semua tu geng, dah ada guna sudah, ada guna, betul, percayalah. Duit tidak akan dapat semula, tidak ada guna. Kau mau post berapa kali juta pun di Facebook, di Insta, duit kau tidak akan kembali juga. So saya nasihatkan, perkara pertama bila kita sudah kena scam, perkara pertama kita kena buat, kita kena pergi buat laporan polis yang berdekatan. So macam saya pergi buat laporan polis. First sekali kita kena buat laporan polis. So kita kena buat laporan polis. Dalam laporan tu kita mengatakan yang kita kena scam macam ni, sekian begini. Dan dalam laporan polis tu juga ada satu perkara penting yang kita kena tahu, kena selitkan dalam laporan tu. Macam ni, kita bagi tahu dalam laporan tu, laporan ini juga dibuat untuk rujukan pihak bank. Kenapa saya cakap macam buat macam tu, kenapa mesti ada untuk rujukan pihak bank? Sebab ada langkah kedua lagi yang kita perlu lakukan, buat laporan ke bank yang kita transfer tu. Bank apa? Contoh macam MyBank, kita pergi MyBank punya bank. Dan kalau kita buat transfer melalui BSN, kita pergi BSN. So macam saya pergi BSN. So kita buat laporan. Selepas kita dapat tu laporan, so macam saya punya experience, saya buat laporan sekitar dalam sejam lah, macam tu, sejam, sebab orang tak ramai. So saya pergi buat laporan. Lepas dapat laporan tu, saya pergi bank, iaitu bank BSN, dan di sana kita akan isi borang. Dan dalam laporan tu juga, so dalam laporan tu kita cakap kita sudah tertransfer duit kita ke akaun ni. So apa yang bestnya pula, apa yang bagusnya kalau kita buat macam ni. So pihak bank akan siasat account number ni, sama ada dia kita tersalah transfer ataupun ataupun account bank ni memang buat kerja ni, maksudnya dia memang scammer. So bila pihak bank tahu ni ni account bank ialah scammer, so automatic pihak bank akan block dia punya account. Kita sudah buat satu tindakan yang betul, yaitu memblok dia punya account. Biarpunlah dia, meskipun dia
my account, tapi sekurang-kurangnya kita sudah blok dia punya account, so sekurang-kurangnya orang lain tidak kena, kan? So itulah perkara kedua yang kita kena buat. Yang pertama, pergi ke buat laporan polis. Yang kedua, dan buat laporan ke bank. So dorang dapat sekat. So macam kes saya pergi buat. So dalam masa 2 minggu macam tu dia proses. So dia call, dia cakap account ni betul-betul scammer. So maksudnya account ni sudah kena blok, tapi kita masih still tidak dapat kita punya duit. So yang ketiga, kes ni akan dibawa kepada pihak polis lagi dalam macam saya kes ni ke jenayah komersial macam tu. So akan ada mereka-mereka yang menyiasat kes ni. So bila sampai tahap ketiga ni, kalau scammer ni dapat ditangkap dan kita juga telah membantu, kan, kepada mereka-mereka di luar sana yang mungkin akan kena juga macam saya. So inilah sekurang-kurangnya pengalaman saya dapat kongsi dengan kamu. Pertama, kita pergi balai polis. Kedua, buat laporan ke bank. So yang ketiga, kita tunggu jawapan daripada pihak yang berkuasa, yaitu pihak yang menyiasat kes ni. So kalau kes ni scammer ni dapat ditangkap, so sekurang-kurangnya kita sudah lakukan perkara yang betul, kan begitu? So sampai sini saya rasa saya mau cakap banyak lagi. Saya cuma nak share kepada kamu apa yang kita perlu lakukan bila kita kena scam. So saya rasa sampai sini je lah video kali ini. Saya mau mandi dulu. Terima kasih sebab menonton, terima kasih sebab mendengar. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan kita akan menuju ke 300 subscriber. Okay. Assalamualaikum. Bye bye.